Kelat bukan sebarang kelat. Kelat mengkudu ada khasiatnya. Silat bukan sebarang silat. Silat Melayu kaya falsafahnya. Dalam dunia yang serba moden ni, kalau kita bercakap pasal seni bela diri ataupun seni mempertahankan diri, ataupun kalau kau duduk dekat England, kau panggil dia martial art. Dah banyak dah martial art. Kita ada taekwondo, kita ada judo, kita ada jiu-jitsu, taijitsu. Dan dalam banyak-banyak martial art tu, kalau kita bercakap pasal Nusantara ataupun adat tradisi turun-temurun bangsa Melayu ni, martial art ataupun seni mempertahankan diri yang tak asing lagi, iaitu silat, guys. Silat ni bukan sekadar seni mempertahankan diri, dia lebih kepada warisan turun-temurun yang melambangkan bangsa Melayu kita ni. Lagi-lagi pula dekat zaman moden ni, merata-rata dah orang yang mengajar supaya seni tradisi Melayu ni, iaitu silat ni, tidak pupus di telan zaman. Kau tengoklah baru-baru ni pun, tak adalah baru sangat, tapi dalam wayang pun orang bersilat, Mat. Cerita apa? Cerita Mat Kilau tu. Kau boleh tengok semua ada yang pakai tanjak apa semua kan. Aku pergi tengok Mat Kilau tu, duduk kat belakang. Depan aku orang pakai tanjak, kau dah tak nampak dah Mat Kilau. Yang nampak tanjak Mamat ni kan. Janganlah terbawa-bawa sangat. Tahu semangat tu. Dan semangat ni lah yang dibawakan oleh Abang Deraman kita. Sejak berusia 13 tahun menjangkau ke usia 42 tahun, apa saja ilmu yang diajarkan oleh guru beliau pada masa dulu telah menjadikan diri Abang Deraman ni seorang guru silat. Pernah juga beberapa anak murid dia, anak buah dia ingin mencabar untuk bertempur dengan Abang Deraman sendiri di gelanggang silat. Tapi apa kata Abang Deraman? Kalau ada di kalangan kalian semua yang ingin bertempur denganku, baiklah engkau pergi bertempur dulu dengan harimau, dengan beruang. Sebab apa? Sebab engkau kena bersedia. Aku Deraman. Nama pun dah cukup menyeramkan. Jangan sesekali berani bertempur denganku kalau tidak penuh ilmu di dada. Berlagak betul. Tapi yalah, memanglah dia hebat. Tapi itulah semangat yang dibawakan oleh Abang Deraman kita ni. Cumanya semangat tu dekat gelanggang silat je lah, time dia mengajar budak-budak. Bila balik ke rumah, ada lagi yang menyeramkan. Apa yang menyeramkan? Isteri Abang Deraman. Biasalah, guru silat pun, walaupun Abang Deraman ni misai melentik kan, daripada 13 tahun sampai 42 tahun, pap lawan orang apa semua. Tapi bila pulang ke rumah je, bila isteri dia tanya je, apa hal yang kau pulang lambat hari ni? Abang Deraman terus jadi kucing kau. Sayang, sorry lah, alamak, anak-anak murid abang lah, ada seorang tu tak nak datang lah, ada seorang tu ajak abang minum lah, alah maaf lah sayang. Dah macam tikus dah Abang Deraman menggigil macam tu kan. Tapi walaupun perangai Abang Deraman macam tu, dia cukup sayang kepada isteri dia. Bagi diri dia, dia pernah cakap dekat anak murid dia, kita sebagai seorang suami ni, jangan sesekali kita menunjukkan kekuatan diri kita. Biarlah kita merendah diri. Itulah alasan yang digunakan apabila engkau jenis takut bini, tapi bila member tanya, takut bini ke? Taklah, aku hormatlah bini aku. Padahal Abang Deraman pernah sekali tu menangis kau. Sebab apa? Sebab bila dia pulang ke rumah je, nak masuk rumah, bini dia dah kunci pintu lah. Guru silat pun end up Abang Deraman tidur juga kat luar rumah kan. Dan itulah kehidupan Abang Deraman kita ni. Tetapi walaupun dia seorang guru silat yang hebat, dia terlalu menyayangi isteri dia. Korang kena tahu, ada satu perangai buruk Abang Deraman ni yang suka membangga diri dan telah menyebabkan dia mengalami satu kejadian yang telah mengajar dia bahawa bukan engkau Abang Deraman yang hebat sebagai guru silat yang paling berkuasa dalam dunia ini, guys.
Rutin kehidupan Abang Deraman kita ni. Mentang-mentang lah cerita pasal silat, Zah pun cerita macam bersilat tu. Aku boleh cakap bukanlah setiap hari dia mengajar budak-budak tu silat. Kau gila ke apa? Umur dah 42 tahun dah. Manalah Abang Deraman kita ni larat kan. Dia akan mengadakan kelas mengajar budak-budak ni silat selama 3 hari. Bermula pada hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Lagi-lagi pula Abang Deraman ni tinggal dekat Setia Alam. Kelas ataupun gelanggang silat dia tu bukannya terletak dekat taman perumahan dia. Terletak dekat Kuala Lumpur, dekat area Ampang sana tu. Jadi selama 3 hari ni lah Abang Deraman terpaksa berulang-alik daripada rumah dia menuju ke Kuala Lumpur. Dan selama 2 jam lah setiap kelas tu, Abang Deraman akan menurunkan segala ilmu yang dia ada kepada anak-anak buah dia. Dan betapa hebatnya Abang Deraman ni, ada juga di kalangan murid-murid dia ni dah menjadi mahaguru-mahaguru silat yang berjaya. Kau boleh bayang tak dengan didikan Abang Deraman ni, dengan experience pengalaman dia bertahun-tahun menuntut ilmu silat ni. Sebab itulah begitu ramai, hampir 50 orang pelajar setiap malam ingin belajar dengan Abang Deraman ni. Memang pack gila tau. Lagi-lagi pula yuran yang dikenakan oleh Abang Deraman kita ni memang cukup murah. Satu pelajar perlu bayar 1,500 je. Kau boleh. Cekik darah betul Abang Deraman ni kan. Tahulah kau guru silat, tetapi biarlah, tak payahlah sampai 1,500. Bukannya kau ajar budak-budak tu act mat ke sejarah ke apa semua. Tapi Abang Deraman cakap, budak-budak ni kena belajar lah. Yuran tu mahal. Ilmu yang aku ambil ni bukan percuma tau. Sejak daripada muda lagi, aku bersusah payah. Aku menuntut dengan 9 orang guru untuk menjadi sehebat macam ni. Itulah yang berlagaknya Abang Deraman ni. Itu je lah kekurangan dia. Lepas dia habis kelas je selama 2 jam setiap hari, dia dah habis mengajar budak-budak semua, dia akan ajak semua anak-anak murid dia ni pergi lepak dekat warung kopi. Dia akan belanja lah. Tetapi agenda utama dia bukannya sebab apa guys. Sebab dekat warung kopi tu lah Abang Deraman boleh gebang dengan anak-anak murid dia. Segala persoalan yang disoalkan oleh anak murid dia. Pernah sekali tu salah seorang anak murid dia tanya, "Wahai Mahaguru Abang Deraman, saya nak tanyalah, apa pengalaman Abang Deraman sepanjang Abang Deraman menjadi guru silat ni?" Lepas tu Abang Deraman cakap lah, "Engkau tanyakan aku pengalamanku, wahai anak muridku yang daif. Aku ni bukan kaleng-kaleng. Jangan panggil aku Mahaguru Abang Deraman kalau tidak penuh ilmu di dada. Seramai 9 orang guru di seluruh pelusuk Nusantara ni, aku pergi menuntut ilmu silat. Namakan apa sahaja musuh yang berupa manusia, jin dan syaitan dan pelbagai binatang buas telah ku tumpaskan dengan ilmu silat yang aku ada ini. Segala gunung, segala lautan dan juga hutan telah ku redahi. Dan itulah yang menjadikan aku hebat. Pernah aku berlawan dengan harimau kumbang. Harimau kumbang tu, sewaktu aku bertapa di dalam hutan, dia datang macam ni punya dekat depan muka aku. Tetapi disebabkan dia tahu ilmu Abang Deraman korang ni begitu hebat, Abang Deraman pun terus tanya harimau kumbang tu, "Hei, apa yang kau inginkan? Sebelum penampar 5 jari ini hinggap ke muka engkau, baik kau lari daripada sini. Jangan menempah maut denganku." Dan apa yang berlaku? Harimau kumbang tu tak cukup tanah dia lari. Gebang nak mampus kau punya cerita, Mat. Itulah yang Abang Deraman akan ulang. Dia tak ada cerita lain. Dia akan gebang dengan anak murid dia pelbagai pengalaman dia yang konon-kononnya yang menjadikan dia hebat. Pernah lawan harimau kumbang lah, pernah sepak pontianak lah. Dan anak-anak murid dia ni ada setengahnya percaya, ada setengahnya tak percaya. Dan apabila Abang Deraman ni boleh dikatakan setiap habis kelas sahaja, dia akan lepak kat warung kopi tu untuk
untuk menceritakan pengalaman dia. Terjadinya satu kejadian di mana pada hari tersebut, macam biasa, Abang Rahman mengadakan sesi latihan ilmu seni silat dia tu, dan ada salah seorang pelajar yang baru berdaftar pada masa tersebut, dan Abang Rahman pun ajak budak yang baru berdaftar dengan dia ni. Budak ni tak tahu apa pun. Abang Rahman nak uji tahap kekuatan diri dia. Abang Rahman terus ajak budak ni, "Hey engkau, kalau engkau nak menjadi anak muridku, harus aku uji terlebih dahulu tahap kekuatan kau." Lalu Abang Rahman pun bertempur dengan budak ni. Dah lah budak ni kecil je, dalam umur 14 tahun macam tu kan. Abang Rahman dah 42 tahun kot. So budak ni yang tak tahu apa, yelah Abang Rahman pun tak ajar dia ilmu. Abang Rahman terus macam tu. Habis engkau, budak ni patah riuk pada masa tu. Dan Abang Rahman pun boleh gelakkan budak ni. Abang Rahman cakap, "Wahai anak-anak muridku, inilah yang akan terjadi apabila engkau ingin bertempur denganku. Ada lagi yang berani nak lawan aku? Kau tengok budak ni, dengan satu tangan aku sahaja patah riuk aku kerja kan." Bila Abang Rahman dah cakap macam tu, budak ni pun terus pulang ke rumah dengan kaki dah patah, dengan mata bengkak apa semua. Abang Rahman tak ada belas kasihan langsung. Dan apabila kejadian tu berlaku kepada budak yang tak bersalah ni, hampir keseluruhan anak murid Abang Rahman dah mula takut dah setiap kali Abang Rahman ajak bertempur. Sebab Abang Rahman setiap kali dia ajar anak murid dia bertempur je, bukannya main-main. Abang Rahman takkan kasih peluang. Selagi boleh menang, Abang Rahman nak menang. Dia tak kisah pun kalau budak tu patah kaki ke, kalau budak tu patah tangan ke. Yang penting bagi diri Abang Rahman, dia tahu macam mana nak didik anak buah dia. Dan apabila kelas pada hari tersebut pun dah habis, Abang Rahman pun macam biasa pergi lepak kat warung kopi. Sedar tak sedar jam pun menunjukkan pukul 2 pagi. Sedang dia syok gebang, sedang dia syok ceritakan tentang kehebatan dia. Apabila jam dah menunjukkan pukul 2 pagi, beberapa orang pelajar dia pun dah menguap, dah macam ngantuk apa semua. Abang Rahman pun mintalah diri untuk pulang ke rumah. Dan dalam perjalanan itulah untuk pulang ke Setia Alam daripada Ampang, Abang Rahman akan melalui Highway Duke, lepas tu masuk NKVE. Dan dalam perjalanan tu tiba-tiba Abang Rahman teringat, "Ya Allah, aku belum menunaikan solat Isyak lagi." Itulah yang elok. Walaupun kau belagak, tetapi Abang Rahman ni solat dia tak tinggal. So dia pun berhentilah dekat salah satu perhentian untuk menunaikan solat. Selepas dah solat macam tu, jam pun dah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan dekat perhentian ni lah segala-galanya berubah untuk diri Abang Rahman yang dikatakan Maha Guru Silat yang hebat tu guys. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Selesai saja Abang Rahman menunaikan solat Isyak pukul 3 pagi kat perhentian tu, dia pun nak menuju ke kereta lah, nak teruskan perjalanan ni sebab jauh lagi ni nak ke Setia Alam ni. Lagi-lagi pula dia tengok jam, alah dah pukul 3 lebih kan. Alah mesti kena bebel dengan bini aku ni. Kalau tak pun confirm punya kena pukul 2-3 das kan. So tengah dia serabut-serabut tu, dah hampir nak sampai ke kereta, tiba-tiba dia perasan dekat pintu kereta dia, siapa pula pakcik ni? Ada seorang pakcik yang relax je tengah sandar kat kereta Abang Rahman kita ni, mengenakan pakaian baju Melayu berwarna hijau dengan kain pelekat, dengan pakai kopiah. Lalu Abang Rahman pun bila dah sampai kat pakcik tu, Abang Rahman pun tegurlah pakcik ni, "Assalamualaikum pakcik, yang kereta pakcik sandar ni kereta saya ni." Lalu pakcik tu pun cakap lah kat Abang Rahman kita ni, maaf nak, pakcik tak tahu nak. Ya Allah, kesiannya lah kat pakcik nak." Lalu Abang Rahman bila dah tengok pakcik tu macam tu, pukul 3 pagi, pakcik ni buat apa kan? Dah lah seorang-seorang diri kat situ. Lalu Abang Rahman pun tanyalah, pakcik ni daripada mana ni? Daripada mana nak ke mana? Lalu pakcik tu pun cakap lah kat Abang Rahman, "Sebenarnya nak, alah kesiannya lah pakcik ni nak, pakcik kena game." Lalu Abang Rahman cakap lah, "Kena game? Apa maksud pakcik ni?" "Pakcik tadi naik dengan kawan pakcik, lepas tu dia tinggal pakcik kat sini nak, kurang
ajar betul nak dia. Sekarang ni pakcik tak tahulah pakcik nak balik macam mana kan. Bila Abang Deraman dengar pakcik tu cakap macam tu, hati Abang Deraman dah menyirap lah. Kurang hajar betul. Berani kawan pakcik tinggal ke pakcik kat sini dah pukul 3 pagi semua ni. Kalau saya tahu pakcik, kalau lah kawan pakcik ada tadi, saya dah belasah dah. Wah, bayangkan ilmu silat penuh di dada tu, dah belagak kat tu. Yang pakcik tu pun nak belagak kat tu. Lalu Abang Deraman pun tanyalah pakcik ni, dah halang-halang saya ada kat sini, saya pun nak pulang ke rumah ni pakcik. Pakcik tinggal kat mana? Pakcik sebenarnya nak balik Meru nak. Tak apalah nak, tak nak menyusahkan anak. Lalu Abang Deraman pun dah halang-halang setia alam tu. Meru sebelah je daripada tempat dia tinggal tu. Abang Deraman pun tawarlah kan pakcik ni, pakcik sekarang dah pukul 3 pagi ni, tak payah merepek sangat lah. Saya tengok pakcik ni pun dah macam bapak saya sendiri dengan dah tua macam ni kan. Jomlah saya hantar pakcik balik. Dan pakcik tu pun selepas dah ditawarkan oleh Abang Deraman macam tu, dia pun dah seorang-seorang kat situ. Lalu dia pun terimalah tawaran dan dia pun tompanglah Abang Deraman untuk pulang ke rumah yang katanya dekat Meru tu. Dalam perjalanan tu, tiba-tiba pakcik ni menujukan soalan kepada Abang Deraman kita ni. Pakcik ni tanya Abang Deraman, "Nak, pakcik nak tanya satu soalan nak. Boleh tak nak?" Pakcik nak tanya apa? Dijawab oleh Abang Deraman. Lalu pakcik tu pun meneruskanlah dengan soalan dia. "Nak, pakcik nak tanya ni, macam mana anak muda macam awak ni baik hati berani tompangkan pakcik? Awak tak risau ke kalau pakcik ni ada niat tak baik dekat awak?" Dan bila pakcik tu tanya Abang Deraman macam tu, Abang Deraman rasa geli hati tau. Lalu Abang Deraman pun tergelak lah. Allahu Akbar pakcik, dah pukul 3 pagi ni saya tumbuk ke pakcik, jangan tak payah buat lawak lah pakcik. Niat jahat apanya pakcik? Kita ni sesama manusia, dah halang-halang saya terjumpa pakcik tu, anggap rezeki dah lah pakcik. Saya pun dah nak balik ke setia alam. Alah, bukan jauh pun Meru tu. Lagipun apa yang pakcik boleh buat kat saya kalau pakcik ada niat tak baik pun? Pakcik nak rompak ke? Lalu pakcik tu pun cakap lah, "Tak adalah nak, manalah tahu kalau pakcik ni perompak ke kan? Tak ke menyusahkan awak? Tak ke nanti awak yang dalam bahaya?" Lalu Abang Deraman pun bila dengar pakcik tu cakap macam tu, dah mulalah dia punya gebang. Dia pun cakap lah balik kat pakcik tu, "Alah pakcik, apa yang pakcik merepek ni? Kalau betul lah pakcik nak rompak saya pun, pakcik ingat saya ni kosong ke? Saya ni sebenarnya maha guru silat pakcik. Dah berpuluh tahun dah saya ni belajar silat. Lagipun dengan usia pakcik nak dibandingkan dengan saya ni, senang je lah pakcik. Katalah betul pakcik nak bertempur dengan saya rasa saya tutup sebelah mata pun, tak payah sebelah mata lah pakcik. Saya tutup kedua-dua belah mata, guna sebelah tangan pun, saya rasa saya boleh menang pakcik ni. Kalau saya sepak muka pakcik sekali, berpusing 18 kali. Tu gurau je lah pakcik. Contoh. Tak ada lah pakcik, saya tak risau lah pakcik." So, selepas Abang Deraman dah cakap macam tu, pakcik tu pun terdiam je lah. Pakcik tu pun tak ada lah menunjukkan soalan lain. Dan dalam perjalanan tu, Abang Deraman rasa pelik. Tadi kau main lagi, kau tanya aku macam-macam soalan kan? Kenapa sekarang ni kau senyap je? Sempatlah mata Abang Deraman ni menjeling kan. Sekali-sekala dia jeling pakcik ni kan. Pakcik ni tak tidur pun, tetapi pakcik ni duduk diam je pandang ke hadapan macam tu tau. So, dalam perjalanan tu, belum lagi sampai ke setia alam, belum lagi sampai ke Meru, agak jauh lagi, tiba-tiba pakcik tu cakap kat Abang Deraman, nak, berhenti kat tepi ni nak, berhenti kat tepi ni nak. So, Abang Deraman pun ikut je lah apa yang pakcik tu cakap. Bila Abang Deraman dah berhenti kat tepi highway tu, Abang Deraman tanyalah pakcik ni, pakcik, kenapa ni pakcik? Tak tahan nak kencing ke? Kalau nak kencing, kita pergi R&R lah. Depan tu ada perhentian lagi pakcik. Bukan. Pakcik nak turun kat sini. Terima kasih lah, dah sampai dah ni. Jadi bila pakcik tu cakap dah sampai, Abang Deraman sempatlah tengok keluar tingkap. Dia tengok keliling kan. Ini sebelah jalan raya. Lagipun sebelah sini hutan je. Semak samun, ada pagar pula lagi. Mana ada rumah ke area ni? Tadi setahu aku pakcik ni cakap dia nak balik Meru. So Abang Deraman pun tanya lagi sekali pakcik ni,
Pakcik, apa pakcik merepek ni? Belum sampai Meru. Alamak, pakcik ni nyanyok ke apa? Belum sampai lagi, jauh lagi. Pakcik tadi cakap nak balik Meru kan? Tak apa, kita terus lagi. Tetapi berkeras juga pakcik ni cakap, nak, tak apalah nak. Pakcik nak turun sini. Dah sampai, terima kasih lah ya sebab tumpangkan pakcik. Pakcik turun dululah, okey lah tu. So, pakcik tu pun berlalu pergilah. Dia buka pintu kereta, tetapi alangkah terkejutnya Abang Deraman. Sebaik pakcik tu keluar daripada kereta, Abang Deraman dah tak nampak dah kelibat pakcik tu. Abang Deraman dah meremang dah. Dalam hati Abang Deraman, mana pula orang tua ni? Dia baru turun daripada kereta. Tak ada pula dia pusing kereta aku ke, berjalan melintas jalan ke. So, Abang Deraman rasa tak sedap hati tau. Lagi-lagi pula, Abang Deraman fikir positif dulu. Dia fikirkan sebab kereta dia tu jenis Pajero, kemungkinan sebab pakcik tu pendek, bila turun daripada kereta tu, tak nampak lah pakcik tu. Tetapi sebab nak puaskan hati punya pasal, Abang Deraman pun keluarlah daripada kereta dia. Dia pun pusing satu kereta dia, masih tak nampak kelibat pakcik tu tau. So, pada masa tu, Abang Deraman dah fikir dah, macam mana pakcik ni boleh hilang dalam sekelip mata je. Dan tiba-tiba Abang Deraman terfikir, silap-silap dia terperosok bawah Pajero aku kot. Manalah tahu dia terjatuh, dia termasuk bawah kereta ke. So, Abang Deraman pun dalam perasaan takut tu, dia sempatlah tengok ke bawah kereta dia. Dan alangkah terkejutnya Abang Deraman, sebaik saja dia tengok kat bawah kereta tu, tak ada pun dia nampak kelibat pakcik tu. Jadi dia tak tahu pakcik tu pergi ke mana tau. Tapi bila dia angkat je kepala dia, alangkah terkejutnya Abang Deraman ni, pakcik yang dia sangkakan dah hilang dalam sekelip mata tu, tiba-tiba pakcik tu dekat mana? Pakcik tu tengah duduk dekat bahagian driver dalam kereta dia. So, bila Abang Deraman nampak pakcik tu, pakcik buat apa dalam kereta saya? Pakcik tu sempat cakap kat Abang Deraman, pakcik nak rembat kereta kau lah, bodoh. Terus pecut mat. Pakcik tu pula game Abang Deraman. Kurang ajar betul. Abang Deraman ditinggalkan seorang diri kat tepi jalan tu. Lalu Abang Deraman pun, astagfirullahalazim, pencopek rupanya. Ya Allah, dah tua pun pandai juga rembat kereta aku tu. Rupa-rupanya pencopek mat. Pakcik tu rembat kereta Abang Deraman ni. Abang Deraman dah tak pasal dah. Alamak, bodohnya lah aku. Tak pasal aku kena game kan. So, bila dah kena tinggal macam tu, dah tak ada pilihan lain lah. Sebab telefon bimbit Abang Deraman semua dalam kereta tu. Jadi Abang Deraman pun terpaksalah berjalan kaki dekat NKVE tu. Sepanjang highway tu, Abang Deraman pun jalanlah kaki. Sambil jalan tu sempatlah mencarut beberapa kali sebab marah. Ya Allah, bodohnya aku. Kalau aku jumpa pakcik tu kejap kam, memang patah riuk aku kerja kan. So, selepas setengah jam dia berjalan kaki tu, daripada jauh, alangkah bahagianya hati Abang Deraman. Tiba-tiba darah dia membara. Sebab apa? Daripada jauh dia boleh nampak dekat tepi jalan raya, kereta dia berhenti dekat depan mata dia. Jadi Abang Deraman pun sebaik saja dah nampak kereta jeep dia, kereta Pajero dia tu berhenti kat tepi jalan, tak lengah masa Abang Deraman pun lari sepantas boleh. Dalam hati dia, sebaik saja dia dapat tangkap pakcik ni, memang dia tak kisah tua ke muda ke, memang dia akan pukul. Jadi bila dah sampai kat kereta tu, dia tengok kat dalam kereta, dia tak nampak pun kelibat pakcik yang mengenakan pakaian baju Melayu berwarna hijau tu. Dia tengok sekeliling, dalam hati dia dah tak puas hati ni. Mana orang tua ni? Mana orang tua ni? Mana dia pergi ni? Berani rembat kereta aku Tapi sedang dia cari-cari pakcik tu, tiba-tiba telinga Abang Deraman ni tertangkap satu bunyi. Yang bunyi tu tak asing lagi. Dia cukup kenal, tetapi yang peliknya buat Abang Deraman, macam mana dekat tepi highway, macam mana dekat kawasan hutan semak-semak ni, boleh terdengarnya bunyi alunan muzik seakan-akan muzik orang tengah bersilat guys. Yang bunyi orang silat tu lah susah lah aku nak buat kan. Kan nanti Eva dekat game poker ni, Zaf, buat bunyi tu balik. Tapi korang tahulah bunyi silat tu, lagu silat tu tiba-tiba kedengaran tau. Lalu Abang Deraman pun dah pelik dah. Daripada mana bunyi tu? Dan cukup jelas bagi diri Abang Deraman, bila dia cari bunyi muzik silat tu daripada mana,
tak salah lagi, bunyi itu keluarnya daripada kawasan semak-semak yang betul-betul berada di tepi jalan raya tu. Jadi bila dia dengar bunyi silat tu, dalam hati Rahman, dia tak rasa takut. Dia terfikir kemungkinan dekat tepi jalan raya ni ada juga orang berlatih silat. Jadi disebabkan dah terpanggil dengan muzik alunan silat yang merdu tu, Abang Rahman pun secara perlahan menujulah ke bahagian semak-semak di mana muzik silat tu jelas kedengaran. Dan sebaik saja Abang Rahman melangkahkan kaki dia untuk masuk ke dalam kawasan semak tu, dalam dia berjalan-jalan tu, tiba-tiba dia rasa dia nak pandang ke arah kereta Pajero dia balik. Dan alangkah terkejutnya Abang Rahman ni, sebaik dia memalingkan muka untuk pandang kereta dia, tiba-tiba seakan-akan dia termasuk ataupun dia berada di dalam satu kawasan, di dalam satu alam yang cukup berbeza. Sebab dia dah tak nampak dah jalan raya, dia dah tak nampak dah kereta Pajero dia yang terhenti kat tepi jalan tu, tetapi sebaliknya, tiba-tiba dia betul-betul berada di tengah-tengah hutan. Jadi bila dia dah macam tu, Abang Rahman dah tahu dah, Allahu Akbar, aku bukan di alam aku ni, aku rasa aku dah tertangkap ni. Dan apabila macam tu, Abang Rahman pun meneruskan melangkah menuju ke hadapan. Dan dalam 2-3 langkah tu, tiba-tiba betul-betul di hadapan mata dia nampak seakan-akan ada beberapa orang yang mengenakan pakaian silat berwarna hitam tengah bersilat. Dia seolah-olah macam ada gelanggang silat. Adalah 3-4 orang lelaki dan salah seorangnya yang tengah bersilat dekat tengah-tengah gelanggang tu tak lain tak bukan pakcik yang rembat kereta dia tadi. Pakcik yang mengenakan pakaian baju Melayu berwarna hijau dengan kain pelikat, dengan kopiah, tengah buka bunga silat dekat gelanggang tu, seolah-olah menantikan Maha Guru Abang Rahman ni masuk ke gelanggang. Kalau kau berani untuk berdamping ataupun untuk bertemu buku dengan ruas, ayo berlaga denganku. Jadi bila Abang Rahman nampak macam tu, rupa-rupanya pakcik ni pun guru silat rupanya. Jadi Abang Rahman pun dah bersemangat balik dan Abang Rahman pun tak lengah masa menuju ke gelanggang tu dan ingin mencabar pakcik yang mencopek kereta dia tu ke satu perlawanan yang amat menggerunkan, guys. Pantang maut sebelum ajal. Tetapi engkau orang tua memang menempah maut. Engkau tak kenal aku, Maha Guru Abang Rahman. Berani engkau orang tua, aku percaya engkau, akhirnya engkau hianati kepercayaan aku. Engkau betul nak berlaga dengan aku. Berani engkau nak bertanding dengan orang yang hebat macam aku. Aku takkan kasih engkau peluang. Engkau mengucap awal-awal sebelum ajal menemui engkau. Itulah kata-kata Abang Rahman. Abang Rahman dah bersiap sedia dah untuk membuka langkah silat. Dia hati dia dah panas dah. Dia tak sabar ingin tunjuk kat pakcik tu betapa hebatnya seni silat yang dia ada. Dan apa reaksi pakcik tua tu? Pakcik tu relax je, tersengih je. Pakcik tu duduk relax macam tu. Silalah nak, masuklah nak. Pakcik dah lama menantikan kehadiran engkau ni. Lalu pertempuran pun bermula. Beberapa buah silat, beberapa langkah Abang Rahman pun mula menyerang pakcik tu. Selepas setengah jam mereka bertempur, dah nak masuk sejam dah, Abang Rahman teramat terkejut. Sebab apa tahu? Sebab segala tumbukan, segala tendangan, segala cara yang Abang Rahman gunakan, segala ilmu yang dia ada untuk menumpaskan pakcik tu, tetapi selama setengah jam tu jugalah pakcik tu berjaya tepis segala serangan yang Abang Rahman berikan. Seolah-olah pakcik ni laju gila mengelak setiap serangan yang Abang Rahman
tujukan kepada dia. Jadi lagi membaralah hati Abang Deraman ni. Lalu Abang Deraman pun cakaplah kat pakcik ni. Kau ingat kau hebat sangat ke? Aku masih banyak lagi tenaga, aku masih banyak lagi ilmu yang aku tak tunjuk kat kau tau. Kau bersedia, wahai orang tua. Aku akan mulakan serangan dan kali ni aku takkan kasih kau belas kasihan. Bersedialah kau. Lalu Abang Deraman pun serang untuk kali yang kedua. 2 jam punya kerja, Mat. Tak dapat agak serang pakcik tu kan. Pakcik tu relax je. Sap. Tepis tu. Macam Ip Man lah. Kalau kau tengok cerita Ip Man kan. Pakcik tu tepis relax je. Setiap serangan yang Abang Deraman ni kasih, pakcik tu tepis dengan penuh tenang. Seolah-olah ilmu pakcik ni lagi hebat daripada Abang Deraman ni. Jadi dah selepas 2 jam setengah bertempur, Abang Deraman pun dah hilang nafas dah. Abang Deraman dah keletihan, dia dah penat. Lalu disebabkan geram, Abang Deraman berkali-kali tumbuk ke tanah tu. Sambil Abang Deraman akhirnya cakap kat pakcik tu, apa yang kau buat kat aku? Macam mana setiap serangan aku kau boleh tepis? Mustahil. Tak mungkin ada orang lebih hebat daripada aku. Orang tua, siapa engkau yang sebenarnya? Dan akhirnya pakcik tu pun memberikan jawapan yang selama ini dicari oleh Abang Deraman kita. Pakcik ni pun terus berkata kepada Abang Deraman, Wahai anakku Deraman, ingatlah setiap kelebihan dan ilmu yang kita miliki tidak akan berguna dan menjadi sia-sia kalau kita tidak menyebarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Ingatlah setiap ilmu dan kelebihan yang kita ada tidak lebih hanyalah sebuah dan satu pinjaman yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita sesekali membangga diri. Sesungguhnya wahai anakku Deraman, kita hanyalah hamba yang ditugaskan tidak lain semata-mata untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan yang satu. Kita hanyalah hamba yang perlu merendah diri dan jangan sesekali ada sifat riak dan takabur dalam dirimu, wahai anak muda. Inilah pesanan yang aku ingin sampaikan kepadamu. Kita hanyalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas pakcik itu menyampaikan amanat yang teramat penting yang telah menyebabkan Abang Deraman ni mula sedar yang selama ini dia rasa dialah hebat, dia rasa ilmu yang dia ada tu disebabkan oleh kepandaian dia, tetapi dia lupa bahawa setiap kekuatan dan kelebihan yang dia ada hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas pakcik tu dah beri tazkirah pendek macam tu, Abang Deraman pun tanpa dia sedar sebab badan dia dah keletihan sebab bertarung tadi, dan Abang Deraman pun pengsan lah, tidak sedarkan diri. Dan sebaik saja keesokan harinya sewaktu Abang Deraman bangun, dia tengok matahari dah terik memancar dah, dia pun gosok-gosok mata dia, dan alangkah terkejutnya dia, sebaik saja dia bangun daripada pengsan tu, dia betul-betul berada di dalam kereta dia. Dia seakan-akan tengah bermimpi je. Dia pun tak percaya. Bukan malam tadi aku berlawan dengan pakcik ni ke? Macam mana aku boleh ada dalam kereta pula ni? Seingat aku ada kat gelanggang silat. Jadi disebabkan itu, Abang Deraman pun tak lengah masa. Bila dia tengok jam dia dah menunjukkan pukul 12 tengah hari, Abang Deraman pun terus pulang ke rumah. Dan kalau korang nak tahu, di
dikatakan oleh isteri Abang Deraman, isteri dia terkejut sebab Abang Deraman sudah tak pulang ke rumah hampir 3 hari 3 malam rupanya. Abang Deraman seakan-akan tidak percaya yang dia tak balik selama 3 hari 3 malam sebab dia rasakan bahawa kejadian yang dia alami itu hanyalah berlaku dalam tempoh beberapa jam sahaja. Tetapi itulah pengajaran yang terjadi kepada hidup Abang Deraman yang boleh dijadikan iktibar kepada kita semua, dan dikatakan kemungkinan Abang Deraman telah masuk ke alam bunian. Dan seperti yang kita tahu, alam bunian ni walaupun kita masuk sejam, sedar-sedar dah seminggu, sedar-sedar dah beberapa hari, dan kejadian tu telah membuatkan Abang Deraman berubah sikap daripada seorang maha guru yang selalu mendabik dada, tetapi dia dah tak puji kepada diri dia. Dia hanya memuji segala kehebatan yang dia ada. Dia balikkan segala kehebatan tu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, dan Abang Deraman pun telah menjadi seseorang yang hebat, bukan sebagai guru silat tetapi sebagai pedoman untuk menjadikan Abang Deraman seorang insan yang lebih baik, guys. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Aku harap korang terhibur walaupun kisah ni tak seram sangat. Yalah, sebab bunian dia bukannya macam kau jumpa pontianak ke pocong ke apa. Tetapi aku harap korang kekal terhibur dan ambil segala pengajaran yang dialami oleh Abang Deraman kita ni. Tak pasal-pasal disebabkan kau tu lah cakap besar sangat, kononnya kau hebat sangat, tak pasal-pasal kena game. Bunian tu sempat pula rembat pula kereta Abang Deraman ni kan. Aku pun dah jam dah. Tapi aku harap korang terhibur dan kekal ceria di samping Zaf Channel, dan kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Deng 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 tak tak tak, deng 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 tak tak tak, deng 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 deng.